جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زين على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام. Jenayah perang terhadap kemanusiaan, kezaliman tidak bernoktah rejim Israel, kekejaman yang maha dahsyat. Hanya ada satu kata, lawan. Persoalannya bagaimana? Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Nazrika dalam Dialog Tiga Penjuru khusus untuk kita bincangkan krisis yang sedang berlaku di Palestin, serangan bertalu-talu pihak Zionis rejim Israel sejak 10 hari lalu di bumi Gaza dan juga di tebing barat, malah juga di perkampungan Palestin di wilayah Israel sendiri. Jadi apakah yang perlu kita lakukan? Adakah Zionis ini perlu dilihat sebagai satu rejim seperti kita memanggil South Africa ataupun Afrika Selatan sebagai rejim apartheid, ataupun kita perlu menggesa masyarakat dunia dan juga kuasa-kuasa besar melakukan sesuatu untuk memastikan serangan yang berlaku sekarang perlu dihentikan segera dan membenarkan bantuan kemanusiaan antarabangsa masuk ke bumi Gaza, ke tebing barat dan juga kawasan yang sedang dibedil oleh rejim Zionis. Jadi pada malam ini, 3 orang tokoh utama negara akan membincangkan isu ini yang kami panggil dalam Dialog Tiga Penjuru di sebalik senyuman Hamzah. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini saya tampilkan 3 tokoh utama, iaitu di talian sekarang kita bersama dengan yang berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia. Assalamualaikum Tun, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dan yang kedua kita ada dari United Kingdom, dari London terus, yang berbahagia Dato' Dr. Afifi Al-Akiti, Fellow Pengajian Islam Universiti Oxford, merupakan rakyat pertama Malaysia yang mengajar pengajian Islam di Universiti Oxford. Assalamualaikum Dr. Afifi, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Raya daripada Oxford, Tun dan Datuk Seri dengan Haji Nazri. Selamat Raya Dr. Afifi. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada malam ini. Dan yang ketiga, kita ada seorang lagi tokoh penting untuk kita lihat isu ini dari perspektif pembinaan Islam, iaitu yang berbahagia Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, Duta Khas yang amat berhormat Perdana Menteri ke Timur Tengah. Assalamualaikum Datuk Seri, apa khabar? Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam, selamat Hari Raya. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama kami di Astro Awani pada malam ini. Mungkin soalan pertama saya kepada Tun, dengan langkah yang begitu kejam di malam terakhir umat Islam menunaikan solat tarawih dan juga berqiyamul lail di Masjidil Al-Aqsa, barisan ataupun gerombolan tentera Zionis menceroboh Masjidil Aqsa dan juga melemparkan granat dan juga gas pemedih mata untuk menyuraikan umat Islam yang sedang bersujud. Jadi apakah signifikan ataupun apakah perkara yang boleh kita lihat dengan kekejaman dan juga kebiadaban rejim Zionis ketika umat Islam sedang bersujud di Masjidil Aqsa di bulan yang mulia, di bulan Ramadan, dan itu mencetuskan kebangkitan terbaru di Palestin sekarang? Reaksi Tun awal. Bagi saya, ini perkara biasa. Inilah yang sedang dilakukan oleh Israel sepanjang masa. Semakin lama, semakin buruk. Dan kita akan lihat lebih dahsyat lagi di masa-masa hadapan. Tetapi masalahnya ialah kita tidak dapat tukar cara Israel ini. Kerana mereka tidak akan betulkan diri mereka untuk kebaikan kita. Apa yang harus kita utamakan dalam usaha ini ialah apa yang boleh dilakukan oleh kita. Kerana masih banyak benda yang boleh dilakukan oleh kita untuk menghalang Israel daripada bertindak ganas seperti sekarang. Maksud saya ialah negara-negara Islam perlu bersatu dalam perkara ini saja. Tak apalah nak berkelahi sesama sendiri, tetapi untuk perkara Palestin ini kita perlu ada satu pendirian.
iaitu kita tolak perbuatan-perbuatan Israel ini dengan menyatakan secara terbuka ini bukanlah cara manusia bergerak. Sebaliknya kita juga boleh ambil tindakan terhadap Israel. Jangan kita berbaik-baik dengan mereka. Jangan kita ada hubungan dagang dengan mereka. Jangan kita benar mereka buat penerbangan ke atas ruang udara kita. Ini semua boleh dilakukan oleh kita. Tetapi nak harap Israel nak ambil tindakan ataupun negara-negara lain ambil tindakan untuk menjayakan kita, itu adalah satu angan-angan saja. Mereka tidak akan ubah cara mereka kerana kita dilihat sebagai negara yang lemah yang tak boleh buat apa-apa. Saya berpendapat ada lagi yang boleh dilakukan oleh kita, tetapi apabila saya bercakap berkenaan dengan apa tindakan yang boleh diambil oleh kita, tidak ada sambutan. Tun, dalam aspek ini seringkali Israel menggunakan istilah provokasi. Mereka melakukan semua tindakan biadab dan juga kejam sekarang ini atas alasan mereka menjadi mangsa, play the victims. Itu naratif Zionis setiap kali serangan dilakukan ke atas bumi Gaza ataupun tindakan kejam ke atas rakyat Palestin di tanah air mereka. Jadi apa pandangan Tun? Ya, Israel menggunakan perkataan provokasi. Sebenarnya Israel memang nak supaya ada peristiwa-peristiwa seperti ini kerana ini memberi alasan kepada mereka untuk menawan lebih banyak wilayah Palestin untuk mereka akhirnya menjadikan seluruh Palestin itu termasuk Baitul Maqdis sebagai wilayah Israel. Di masa hadapan, percayalah, mereka akan roboh Masjid Al-Aqsa untuk mendirikan tempel mereka, rumah ibadat mereka, kerana mereka mengenali tempat ini sebagai the Temple Mount, iaitu sebelum adanya Masjid Al-Aqsa, mereka sudah berada di situ. Jadi mereka akan ambil tindakan. Sebab itu mereka selalu memberi alasan ini tempat kami. Sebab itu juga kita lihat bukan saja Al-Aqsa, tetapi Sheikh Jarrah, satu pekan kecil juga diambil oleh mereka, termasuk mengeluarkan daripada rumah mereka orang-orang Palestin kerana kononnya 3,000 tahun dahulu ini adalah milik orang Israel. Jadi ini tak akan habis. Saya percaya akan ada lagi. Sama ada provokasi ataupun tidak, tindakan Israel semacam saja. Nak tawan semua kawasan Palestin. Dr. Afifi, kalau kita lihat tindakan provokasi terkini Israel selain pencerobohan ke atas Masjid Al-Aqsa ketika malam terakhir Ramadan, peristiwa pengusiran rakyat Palestin di Sheikh Jarrah juga, seolah-olah Israel menggunakan konotasi ataupun naratif mereka berhak kembalikan tanah orang Yahudi beribu-ribu tahun dahulu. Dan kita sedia maklum undang-undang hari ini, undang-undang moden sekarang, kita tahu kita perlu menghormati sempadan negara, kita perlu menghormati sempadan tanah-tanah yang dimiliki oleh pribadi dan juga masyarakat. Tetapi kenapa dalam hal ini seolah-olah Israel menggunakan apa juga alasan yang mungkin pada kita orang yang berakal ini tidak masuk akal. Ini hak saya perlu datang ke tanah ini dan rebut semula tanah dan usir semua orang yang duduki sekarang. Apa hukum yang digunakan oleh Israel ketika ini, Dr. Afifi? Yeah, thank you, Encik Nazri. Actually, saya nak mulakan dengan kalam dengan nasihat seorang ahli falsafah politik, political philosopher yang terkenal di dunia barat daripada Ireland, namanya Edmund Burke, yang meninggal pada tahun 1797 kurun ke-18 ya.
And then dia berkata the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing basically. Satu perkara yang boleh membuatkan kejahatan tu memperoleh kemenangan ialah apabila orang baik tidak melakukan apa-apa. And what is interesting dengan kalam dengan nasihat Edmund Burke ni ialah ia digunakan oleh orang-orang Yahudi sendiri semasa mereka sendiri ditindas oleh kerajaan Nazi Germany oleh Adolf Hitler pada zaman 1930-an. Dan contoh orang Yahudi yang terkenal yang menggunakan kalam ni ialah Albert Einstein, ahli fizisis yang terkenal pada kurun ke-20. Jadi sama ada Edmund Burke sedar atau tidak, sebenarnya beliau mengikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi kita. Apabila baginda Rasulullah bersabda dalam hadis yang terkenal dalam Sahih Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi wa in lam yastati fa bi lisani wa in lam yastati wa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bersabda, apabila kita nampak ada satu kemungkaran atau nampak satu kejahatan berlaku di depan kita, seperti kalau orang di sejarah contohnya, ataupun bila kita nampak something evil happening, dan dengan sedaya upaya kita seharusnya memberitakan that kejahatan from happening dengan menggunakan tangan kita. Tapi kalau kita tak upaya menggunakan tangan kita, menurut Rasulullah, gunakan lisan kita. Kalau kita tak berupaya menggunakan lisan kita, gunakan hati kita, maknanya doa dan solat contohnya. Dan itulah tahap yang paling rendah, paling serendah-rendah iman kita. Jadi di sini, Nazri, seperti tadi Tun raise the issue about what can we do, apa yang harus dibuat. Dalam agama kita, Rasulullah dah bagi framework, guidelines untuk apa yang kita boleh buat daripada top to the bottom. Jadi yang paling tahap paling atas yang kita boleh buat sebenarnya ialah nak menggunakan tangan ni. Maksud di situ ialah military intervention, iaitu nak menggunakan peperangan. Tetapi dalam soal Palestin ni, kalau kita tengok sejarahnya, tahun 1948 dan tahun 1967, there was already the Six-Day War, in 1967, and negeri-negeri jiran Palestin dah sudah berperang dengan negeri Zionis ni, tetapi mereka kalah. Jadi negeri-negeri ni sebenarnya kalah. Jadi the reality on the ground is that, kita dah berperang, negeri-negeri Islam dah cuba berperang dengan negeri Zionis, tapi mereka kalah. And so that is the fact on the ground. Jadi bila kita dah kalah ni, so kita nak tunggu for another Sultan Salahuddin Al-Ayyubi seperti mana pada zaman sejarah the Crusades, we have to remember and go back to history and look back at that story. It took almost daripada the first crusade to the third crusade, almost 100 years for the Ummah to produce Salahuddin. And how do you do that? You must make sure that negeri-negeri Islam ni kuat dalam domestic policy-nya, kuat dalam kekuatan ketenteraannya, kuat dalam dia punya foreign affairs dia, so that they are able to menyelamatkan balik Baitul Maqdis. So, realitinya now, we cannot even intervene militarily. So, what can you do? Kalau dah tak boleh nak guna tangan untuk resolve this, saya nak share pada Tun dengan Datuk Seri pada malam ni. What was interesting, saya duduk dekat Oxford ni, bila kita tengok antara negeri-negeri barat yang paling anti negeri Zionis ni, interestingly adalah negeri Ireland, the Republic of Ireland. Jadi contohnya dia orang buat dua benda. Satu, dalam polisi dalaman mereka, dia orang dah merangkakan rang undang-undang pada tahun 2018 contohnya, the Occupied Territories Bill pada tahun 2018 untuk boycott, untuk divest, iaitu untuk memberhentikan apa saja pelaburan yang ada dengan interest Zionis, dan untuk sanction seperti Tun cakap tadi, untuk menyekatkan perdagangan dengan Israel. Ini negeri di barat ni, di Ireland contohnya. Jadi kita tanya soalan, kat Malaysia kita dah buat ke undang-undang ni? Kalau di negeri-negeri Arab dah, negeri Islam ada ke rangkakan undang-undang sebegini rupa contohnya? Boycott, divestment dengan sanction. Dan polisi kedua yang negeri Ireland have been doing, for example, itu send direct aid to Gaza, direct aid to Palestine. So yang ini bukan menghantar bantuan contohnya melalui NGO, tetapi ni kerajaan mereka sendiri yang menghantar bantuan dengan menghantarkan engineer untuk membina loji-loji air, contohnya water treatment plants, dengan doktor, dengan not only cash punya injection but also untuk build their infrastructure. So we have to ask ourselves, in Malaysia contohnya, is our government, kerajaan kita memang bagi bantuan macam tu ke, atau melalui NGO saja? Adakah negeri-negeri Arab lain yang berjiran tu, what can we do? So if we don't even do that, then the next level is, kalau dah tak boleh nak berubahkan kejahatan ni dengan tangan, ialah untuk gunakan lisan.
Jadi di sini saya nak bagi contoh Syekhul Azhar, iaitu antara ulama terkemuka di dalam dunia Islam, dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah, Syekh Ahmad Taib, ada keluarkan kenyataan bila masa penyerangan Masjidil Aqsa baru-baru ini pada malam Lailatul Qadar, malam ke-27 Liko, So dia keluarkan kenyataan untuk menyeru satu dunia, bukan saja dunia Islam tetapi dunia barat juga, untuk bersatu menamatkan kekejaman Israel. Tapi what was interesting dengan statement Syekhul Azhar kali ni, which is very different. Normally they are very quiet, they don't say anything, tapi this time dia kata, there has to stop al-kailu bimakilain. Kena stop the double standard. And maksud dia di situ ialah dia basically saying to pihak Amerika Syarikat contohnya dengan negeri barat untuk stop that. Tetapi bila pihak kita keluar statement, contohnya kalau OIC, even baru-baru ni dengan kerajaan Malaysia, dengan Brunei, dengan Indonesia, is this statement yang ada bertaring atau tidak? So kalau kita cannot even speak truth to power, then the last you can do is doa. Solat, macam apa yang tengah berlaku sekarang di Malaysia, saya dengar dia orang buat kunut nazilah dengan solat hajat. But this is where Tun dengan Datuk Seri, this is our Prophet SAW dah ajarkan kita dah daripada tinggi, daripada military intervention, the physical intervention, all the way to, to speak truth to power, to lobby, to or the lowest is where we can then pray dengan doa, for this. And this is why kita kena seharusnya ada some strategic punya thinking on this. Just as the time of Salahuddin, because no one is saying to do nothing, but no one can do, no can we do just about anything. And we have to do, and we have to think carefully so that we work together with not only the Muslim nations in the OIC, but also non-Muslim nations macam Ireland tadi yang saya ceritakan, with the non-allied movement contohnya, with the global south, because in fact there are many who do not want to see apa yang dah berlaku di Palestine. That is done by the negeri Zionis ni contohnya. And I think this is where kerajaan kita harusnya memainkan peranan supaya kalau dia orang tak boleh nak hantar military, tak boleh, kalau tak cukup duit nak hantar economic aid pun, at least they should work using diplomatic measures to, whether with Muslim nation and non-Muslim nation together to try and work strategically. What can we do to basically stop the Israelis doing what they're doing essentially? Menarik. Kita nak tahu lebih lanjut lagi apakah yang boleh dilakukan dalam konteks masyarakat antarabangsa dan people movement ataupun masyarakat madani. Ya, jadi kita perlu rehat dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam dialog Tiga Penjuru, dalam kita membincangkan di sebalik senyuman Hamzah, anak kecil yang sudah pun meninggal akibat dibedil bom serangan Zionis di Gaza pada minggu ini, dan pastinya ramai lagi, puluhan lagi anak kecil menjadi korban dalam serangan terkini kebidaban Zionis Israel ke bumi Gaza dan juga bumi Palestin. Kita bersama dengan Tun Dr. Mahathir, Datuk Dr. Afifi Al-Akiti dan juga Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, dan juga Duta Khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Timur Tengah. Mungkin saya terus bersama dengan Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang. Datuk Seri, dalam kenyataan awal Datuk Seri ketika kekejaman terkini Zionis adalah Datuk Seri menggesa Liga Arab, Persidangan Islam OIC dan juga umat Islam keseluruhannya segera tegas menentang pencerobohan dan juga kekejaman terbaru Zionis ini dan bertindak dengan strategi terbaru. Jadi mungkin Datuk Seri ada perkara yang ingin Datuk Seri tegaskan lagi, maksud strategi baru umat Islam menangani kekejaman Zionis Israel ke atas umat Palestin di bumi mereka sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil secara positif provokasi yang dilakukan oleh Israel untuk menyatukan umat Islam dan umat manusia. Isu pembunuhan Hamzah Nassar, umur 12 tahun, berpuasa, menyentuh kemanusiaan sejagat. Yang kedua, Masjid Aqsa dan Baitul Maqdis. Ini menyentuh agama. Masjid Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Tempat Isra' Nabi kita Muhammad SAW. Baitul Maqdis tempat suci tiga agama besar. Islam, Kristian, Yahudi. Apabila Netanyahu begitu galak,
ada dia proaktif lah apabila Donald Trump membuat keputusan mengisytiharkan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel. Apa yang berlaku walaupun tekanan-tekanan terhadap negara Islam, negara umat Islam, hanya segelintir saja. Dan saya baca dalam media, ada segelintir ahli kongres mereka, termasuklah ahli Parlimen Israel, tak bersetuju dengan langkah ini. Kerana akan kesan yang sangat negatif pada Israel sendiri. Apabila dia serang Masjid Aqsa, bulan Ramadan, bulan suci, menyentuh orang Islam, sejahir-jahir orang Islam. Menyentuh. Baitul Maqdis ini bukan sahaja tempat suci orang Islam, termasuk Kristian. Yahudi Ortodok. Yahudi ini ada dua bagi. Yahudi Zionis, Ortodok. Sebagian Ortodok itu tak setuju negara Israel ditubuhkan. Nama dia mazhab Naturi Karta. Dia tak setuju tubuh negara Israel. Kerana orang Yahudi adalah nak bunuh Nabi-Nabi zaman dahulu. Dia percaya dalam agama dia. Langkah ini memberi kesan yang sangat positif kalau kita atur dengan baik. Seterusnya, Israel nak lepaskan isu ini, isu Baitul Maqdis, dia serang Gaza untuk tonjolkan isu keganasan. Dia atas nama menentang keganasan. Kerana di sana ada Hamas, ada jihad. Jadi dia serang Gaza. Apa yang berlaku, dia yang serang. Dia yang serang dulu, bukan Hamas yang serang dulu. Keganasan ini, saya terpaksa hurai. Israel kata Gaza ni ada pengganas. Sebenarnya Gaza ni kawasan awam. Kawasan awam. Kita tak nafilah ada pengkalan pejuang. Tak nafi. Tapi banyak kawasan awam. Adapun kawasan Israel sekarang ni penempatan orang Yahudi pendatang. Yang dilatih secara kesenteraan. Letak di bandar-bandar. Pergi rampah rumah orang Palestin, rampah tanah, rampah kebun, rampah kedai. Serganas. Kita tak boleh nak mudah-mudah nak katakan semua Israel itu kawasan awam. Kena kita lihat, ini sudah ada alasan untuk orang Palestin menyerang Israel. Adapun negara umat Islam masih bersatu menyokong perjuangan Palestin. Menyahut seruan Allah Ta'ala, seruan yang sangat keras dalam surah An-Nisa. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Apa yang menghalang kamu daripada kamu perang pada jalan Allah untuk menyelamatkan orang yang ditindas, kalangan orang tua, kanak-kanak dalam negeri yang dizalimi. Mereka merintih. Ini seruan Allah pada umat Islam. Dan Allah menyeru umat Islam, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Dan bersedialah sekadar kemampuan kamu dengan kekuatan. Kekuatan mengikut kemampuan kamu, kemampuan terkini, teknologi, persenjataan, ekonomi dan segala-galanya. Kita mesti menentang Israel dalam segala lapangan. Saya masih ingat dalam perang 73, Raja Faisal pun nak anjur pulaukan potong minyak negara barat. Ini pun nak buat. Raja Faisal tu. Beliau mati kena tembak. Ini negara Arab mesti kena fikir balik. Termasuklah juga dari segi ketenteraan. Tun, itu yang diangkat Datuk Seri Abdullah Awang menarik. Tetapi untuk kita mengangkat naratif baru dalam konflik terbaru ini ataupun serangan terbaru Zionis sekarang adalah untuk kita memahamkan bahawa isu Palestin bukan isu agama. Isu Palestin bukan isu bangsa. Isu Palestin ia melangkaui isu ini, melangkaui isu kemanusiaan. Jadi bagaimana kita perlu membawa isu ini kepada masyarakat dunia bahawa dunia perlu bertindak segera
menidakkan Israel, mengutuk serangan-serangan ini, dan kemanusiaan adalah hak rakyat Palestin, segala yang dinafikan oleh rejim Zionis sejak 1947. Terima kasih. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Jadi tadi, iaitu Baitul Maqdis ini bukan saja diduduki oleh orang Islam, tetapi dia menjadi pusat agama kepada orang Islam, orang Yahudi dan orang Kristian. Jadi kita dapati orang Kristian juga tidak berminat untuk menyerah Baitul Maqdis itu kepada orang Yahudi. Mereka itu adalah tempat mereka berbuat ibadat. Sebab itu apabila kita ada bermusuh dengan sesiapa, kita perlu cari kawan dan kita kurangkan lawan. Iaitu di dalam perkara ini, common interest kita ialah untuk menyelamatkan Baitul Maqdis. Jadi kalau kita bersama dengan orang Kristian yang juga tertekan di situ, saya nampak negara-negara Kristian juga akan ambil berat. Tetapi kita bermusuh dengan semua orang, jadi negara Kristian pun apabila kita berada di negara mereka, kita lakukan tindakan-tindakan ganas, maka mereka bermusuh dengan kita. Jadi apa yang berlaku ialah kita cari tambah musuh, tapi tidak tambah kawan. Sebaliknya orang Eropah, banyak daripada mereka termasuk Irish State tadi yang disebutkan tadi, mereka bersimpati dengan kita. Jadi kita perlu dapat kerjasama dengan mereka untuk menyelamatkan satu objektif yang sama dengan mereka. Sebab itu saya berpendapat untuk melawan dengan Israel, kita tidak ada kekuatan ketenteraan. Kita tak mampu, kita tak boleh nak buat apa. Kita punya senjata pun dibekal oleh orang lain. Kita tak boleh buat senjata sendiri. Kalau kita berperang dan orang tak bagi senjata kepada kita, kita akan kalah. Sebab itu saya berpendapat bahawa yang ada kepada kita ialah kekuatan keuangan kita. Orang Islam tak pernah begitu kaya seperti sekarang ni. Berlambat-lambat duit daripada bumi keluar minyak dan kita control the whole world punya supply of oil. Kita ingat dulu bila OPEC ditubuhkan, harga minyak dulu satu tong cuma RM12, $12. Tetapi apabila OPEC ditubuh, maka harga minyak itu meningkat sehingga menjadi beban kepada orang lain. Jadi ini adalah kekuatan kita. Pasar adalah kekuatan kita. Jadi kalau kita nak lawan dengan orang, kita guna apa yang ada kepada kita. Tetapi jangan kita tambah musuh. Bila kita tambah musuh, kita pergi tinggal di negara Eropah. Lepas itu kita letup bom di sana, kita bawa truk untuk bunuh 80 orang. Itu semua menyebabkan mereka marah kepada kita dan memihak kepada Israel. Sebenarnya orang Eropah ni dulu mereka amat benci kepada orang Israel. Mereka anggap orang Israel ni sebagai orang yang makan darah. Kononnya mereka kontrol semua. Sebab itu mereka ada pogrom, iaitu tiap-tiap tahun mereka bunuh orang Israel. Itu mereka anggap orang Israel musuh mereka. Tetapi kerana kita tidak menggunakan perasaan orang Eropah ini untuk bantu kita, maka kita ketinggalan satu pasukan saja, 1/3 saja. Inilah yang saya berpendapat bahawa kita kaji dulu apa yang kita ada, apa yang kita boleh buat, kerana kita mempunyai kuasa tertentu. Suplai minyak di seluruh dunia dikuasai oleh kita. Kalau kita tak bagi minyak pun, mereka tak boleh buat apa-apa. Ini boleh kita lakukan.
dan boleh kita lakukan secara halus sehingga mereka tidak dapat membuat apa-apa kepada kita. Sebab itu saya berpendapat dalam melakukan satu peperangan, kita harus itemize kuasa yang ada kepada kita dan musuh yang ada kepada kita. Dan siapakah yang boleh jadi kawan kita. Itu amat penting. Dalam Perang Dunia Kedua, apabila British berperang, mereka mencari kawan. Mereka sanggup terima Rusia, musuh mereka sebagai kawan. Kerana mereka tahu dengan Rusia lawan dengan Germany, maka serangan terhadap Britain kurang sikit. Fikirkanlah, kalau dalam Perang Dunia Kedua itu, cuma Britain saja yang nak lawan dengan Germany. Saya tak ingat dia mampu. Tetapi apabila dia dapat kerjasama daripada Amerika, dapat bekerjasama dengan musuh mereka Rusia, maka dengan itu mereka mencapai kemenangan. Ini strategi. Dan kita perlu ada strategi dalam apa-apa juga perjuangan kita. Menarik. Dr. Afifi, kalau di UK, di United Kingdom sekarang, kita lihat kebangkitan masyarakat awam memprotes di bandar-bandar besar di seluruh United Kingdom. Ireland dan sejak dekad lalu memang penyokong tegar Palestin seperti mana Dr. Afifi katakan tadi. Dan di negara Eropah, walaupun kerajaan mereka menjadi sekutu kepada rejim Zionis, tetapi masyarakat awam berarak di jalan raya menentang penaklukan dan juga serangan Zionis ke atas umat Islam ataupun umat Palestin. Jadi bagaimana kita mencari lebih banyak kawan dalam hal ini menggunakan people movement dan juga advokasi tentang kemanusiaan terhadap isu Palestin. Dan kita lebih banyak kawan untuk memulaukan, kalau kita perlu BDS, memulaukan ekonomi Israel, lebih banyak negara akan terlibat kerana kerajaan sahaja mereka tidak mampu untuk bersorangan. Mereka memerlukan rakyat untuk menyokong polisi-polisi mereka walaupun mereka merupakan sekutu kuat kepada rejim Zionis. Dr. Afifi. In this case, Tun dengan Datuk Seri and Haji Nazri, for the first time dalam sejarah, satu badan antarabangsa yang terkenal untuk hak asasi manusia iaitu Human Rights Watch. Human Rights Watch ni yang very big lah macam Amnesty International, tapi HRW. Kalau mungkin kalau orang Malaysia tak tahu, pun this is where dalam masyarakat kita kata kulil haq walau bimurrah. Berkatalah benar walaupun pahit. Jadi contohnya Human Rights Watch ni, dia masa baru-baru ni kalau di Malaysia, kan baru-baru ni kerajaan Malaysia isytiharkan darurat, Jadi Human Rights Watch ni pun dia tegur kerajaan Malaysia, dia kata yang this is a matter of concern. Jadi Human Rights Watch ni memang dia orang pantau seluruh dunia apa yang berlaku masalah pada seluruh dunia, pada negeri-negeri di seluruh dunia. Jadi Human Rights Watch for the first time dalam sejarah, di dalam dunia kita ni, have come out with a report pada bulan April tahun ni 2021 that the Israeli government is committing 2 jenayah against humanity, 2 crimes against humanity. This is unprecedented for the first time ni. Yang ini Human Rights Watch ni keluar for its treatment of the Palestinians. 1, the crimes of persecution, dan 2, the crimes of apartheid. Iaitu jenayah persecuting orang Palestin, dan kedua jenayah apartheid ni. So it's interesting that human rights organizations sekarang, including Human Rights Watch dan badan hak asasi manusia yang ada di negeri Zionis itu sendiri, termasuklah contohnya Beit Salim, Bat Salim dalam bahasa Hebrew, dia orang pun came to the same conclusion yang negeri Zionis ni sebenarnya dah sampai undang-undang yang dia orang sendiri panggil apartheid. Ini orang Yahudi sendiri yang kritik polisi negeri Zionis tu. That is very, very interesting. Jadi di sini saya rasa, as Tun mention tadi pun, untuk have this coalition of nak recruit kawan daripada lawan, it's important that we use the approach of rights-based punya approach, the human rights-based punya approach to resolve this conflict. So jadi contohnya bila kita guna this, dan kita boleh tunjukkan seperti Sheikhul Azhar kata tadi, the double standard of the West. Jadi you tak boleh nak kata kita nak go for civil rights di Amerika Syarikat. Martin Luther contohnya, only black lives saja matter. What about Palestinian life? Palestinian lives juga matter juga. Jadi for them takkanlah boleh civil rights di Amerika
matter domestically, tetapi when it comes to Palestine tiba-tiba dia Baik. orang macam ada kemunafikan di situ. Ya. So this is where the rights-based approach is the way forward that we see certainly di negeri-negeri barat, and this is why kita nampak banyak orang protes. Alhamdulillah, di negeri barat. Tapi not only that, they are trying to do more than that to lobby their own government to really break the status quo lah yang ada sekarang di negeri Zionis ni. Dr. Afifi Tun dan juga Dato' Sri Abdul Hadi Awang, kita lihat yang kedua. Selepas ini kita nak minta reaksi ketiga ahli panel kita tentang beberapa buah negara Arab yang sudah ada pun hubungan diplomatik ataupun normalisasi dengan rejim Zionis. Adakah wajar mereka melakukan demikian? Dalam keadaan sekarang, apa yang perlu mereka lakukan untuk memastikan hak rakyat Palestin terbela dengan hubungan yang mereka lakukan, ataupun perlu mereka putuskan segera hubungan tersebut? Kita rehat dahulu, kembali dalam Dialog Tiga Penjuru selepas ini. Kembali dalam Dialog Tiga Penjuru, kita berbicara di sebalik senyuman Hamzah Nassar yang terkorban akibat serangan terbaru rejim Zionis ke bumi Gaza. Dan berkaitan dengan tindakan ini juga, ramai yang sinis mengatakan bahawa tiada tindakan ataupun kenyataan keras dari negara-negara OIC, Liga Arab. Tetapi kita sedia maklum beberapa bulan lalu beberapa buah negara sudah pun ada normalisasi mereka dengan rejim Zionis seperti UAE, Bahrain, Sudan dan agak intim juga dengan Arab Saudi. Jadi mungkin Datuk Seri Abdul Hadi Awang, dengan tindakan yang tidak sekata oleh OIC dengan kenyataan terbaru mereka tentang serangan terbaru Zionis ini, mungkin reaksi Datuk Seri terhadap perkara yang boleh dilakukan oleh negara-negara Arab walaupun mereka sudah pun ada hubungan dengan rejim Zionis. Mungkin mereka boleh bagi tekanan ataupun perlu menyatakan pendirian sekarang bagaimana mereka berurusan dengan rejim Zionis dalam kebedaban mereka ke atas bumi Palestin dan juga rakyat Palestin. Saya respon kepada kenyataan Tun supaya kita menggunakan kekuatan yang ada. Memang kita tak mampu dari senjata. Kita pasti ada senjata. Tetapi kekuatan yang ada pada kita itu perlu dikumpulkan. Kita perlu ingat, pada tahun 70-an bila berlaku Masjid Aqsa dibakar, umat Islam bersatu. Itu bukan OIC. Malangnya oleh kerana sebahagian besar negara Islam tak merdeka sebenar-benarnya. OIC jadi tak bermain. Kemudian almarhum Arbakan, termasuk Tun sendiri, mengambil inisiatif menubuhkan kumpulan 8. Kemudian pimpinan yang buat kumpulan 8 pun tak ada jatuh. Kita tak tahu sebabnya. Itu hak politik lah. Akhirnya ialah kumpulan 4 yang kita buat ni. Ini sekurang-kurangnya kita dapat mengumpulkan kekuatan umat Islam. Kekuatan tenaga manusia, kekuatan hasil bumi, kekuatan ekonomi. Dan kedudukan negara Islam tempat yang paling strategik dalam dunia. Daripada Asia Tenggara sehingga Laut Merah sampai Gibraltar. Itu kawasan strategik. Laluan umat Islam. Semua hasilnya kepunyaan orang Islam. Laluannya kepunyaan orang Islam. Kalau negara EU tak ada hasil apa pun, dia boleh bersatu, boleh kuat. Dengan ekonomi dia, dengan ketenteraan dia, mengapa kita orang Islam yang begitu berselera ini tak boleh kita? Ini perlu diusahakan. Yang kedua, kita mesti jangan banyakkan lawan. Nabi kita Muhammad SAW, dia banyakkan perundingan dengan musuh-musuh untuk mengambil kerjasama, untuk mengurangkan jumlah lawan yang utama, musuh yang besar. Ini perlu kita ambil. Dalam Perang Dunia yang kedua, Tuan dah sebut tadi. Hari ini, yang paling menonjol menyokong Israel ialah Amerika dan negara Eropah. Apa salahnya negara Islam ni kalau bersatu
menjalinkan hubungan dengan negara yang bermusuh dengan mereka. Jalin hubungan baik. Jangan kita mengandung dengan mereka sangat. Mengandung dengan kita sendiri dan dengan negara-negara yang tak baik dengan mereka. Kita satukan ini. Kemudian umat Islam sendiri mesti diberi kesedaran kepahaman. Bukan saja bunuh tak tahu hala di Eropah. Bunuh orang Islam sendiri. Bom masjid, bom sekolah agama, bom. Bom pasar, bom hotel, bom kedutaan. Mengikut hukum Islam, kedutaan tak boleh bom. Walaupun kedutaan negara musuh. Ini hukum Islam, hukum syarak. Tapi tak tahu hukum Islam. Ini dah bisa lalu. Ini kerana tak jahil agama, bebal agama. Ini berlaku. Jadi mungkin musuh-musuh kita menggunakan kejahilan kalangan kita sendiri untuk menimbulkan masalah. Saya pernah timbulkan isu ini dalam ucapan saya sidang ahli-ahli Parlimen Islam di Turki. Saya tak bersetuju langkah-langkah beberapa negara yang mendukung secara agresif melakukan kacauan negeri sendiri. Dia mengundang perang proksi. Musuh datang negeri kita. Bukan untuk lawan musuh utama. Untuk lawan sama sendiri. Jadi perang proksi. Dia boleh meniaga senjata pula. Patutnya duit yang kita gunakan untuk kita lawan musuh kita. Ini tak berperang di Yaman, berperang di Syria, berperang di Libya. Bukan di Israel. Ini satu benda yang sangat memalukan kita sendiri. Ini perlu diubah. Yang paling utamanya orang Arab sendiri dah. Kita bukan Arab. Patut mereka dekat dengan Islam, dengan Quran. Mereka kena baca Quran banyak-banyak sepatutnya. Itulah. Terima kasih. Okey, Tun, mungkin reaksi Tun tentang normalisasi beberapa buah negara dalam mereka juga perlu membawa suara penentangan ke atas rejim Zionis ini. Adakah mereka boleh menggunakan manfaat itu ataupun mereka perlu juga menyatakan pendirian tegas kepada rejim Zionis? Saya ingin balik kepada hubungan baru antara negara-negara UAE dengan Israel. Kalau kita perhatikan daripada sudut Israel, ini adalah tindakan Israel mengurangkan musuh, menambahkan kawan. Jadi dengan sendirinya apabila mereka ada hubungan dengan 3-4 buah negara Islam ini, mereka mengurangkan musuh. Sebaliknya kita menambah musuh. Sebab itu kita perlu guna strategi. Yang keduanya berkenaan dengan kekuatan kita. Benda ini mengambil masa yang panjang. Saya biasa kata kepada Arafat, perjuangan dia tak akan habis walaupun dia sudah meninggal. Kerana ini adalah long struggle. Jadi untuk long struggle, kita perkuatkan diri kita. Kita tambah kebolehan kita. Sebenarnya kita mempunyai kebolehan yang sama dengan orang Eropah ataupun orang Cina ataupun orang Jepun. Tetapi kita kena susun diri kita untuk perkuatkan diri kita. Sebab itu kita perlu keluar senjata kita sendiri. Barulah kita boleh kuat. Tetapi kalau kita ada sedikit roket, kita tembak roket tu dibalas dengan roket lebih dahsyat. Itu tidak menolong kita. Jadi kita perlu ada short term strategy dan long term strategy. Kita sudah lihat di London, mayor dia baru-baru ni bukan orang putih. Orang Islam jadi mayor di London. Bermakna bahawa di London juga kita ada peluang cari kawan. Kita boleh mempengaruhi pilihan raya mereka. Kalau mereka buat dasar yang bertentangan dengan kita, kita boleh kalahkan orang itu dalam pilihan raya. Tetapi kita perlu ada dasar dalam perkara lain, okey, kita boleh undi siapa, konservatif ke, Labour ke. Tetapi soal Palestin, kalau awak tolong Israel, kami tak akan undi mereka. Akan jatuh orang ini apabila mereka sedar bahawa sikap mereka itu akan menyebabkan mereka kalah
dalam pilihan raya, mereka akan kaji semula sikap mereka. Apakah baik mereka menolong Israel ataupun menentang Israel. Kerana ini ada kesan dalam pilihan raya bagi diri mereka. Jadi kita sekarang ini mempunyai banyak peluang. Kita mempunyai wang yang banyak. Kita mempunyai bahan mentah yang cukup diperlukan oleh orang-orang barat. Tapi kita tidak ada strategi yang tersusun untuk mengambil kira kekuatan kita, bagaimana kita guna kekuatan itu. Ya, bila kita lemah, kita perlu buat secara yang lemah. Kita guna diplomasi. Itu masih kita boleh. Jadi saya berpendapat bahawa perperangan ini tidak akan habis. Kerana saya tahu pihak Israel ingin tawan seluruh Palestin. Selagi dia tak dapat itu, dia akan timbul angkara dan mereka akan serang semula. Mereka tidak peduli apa dunia kata kerana mereka dilindungi oleh kuasa besar. Inilah keadaan fakta yang kita perlu terima dan kita susun strategi kita mengikut kebolehan kita, mengikut kelemahan kita. Ini pendapat saya lah. Tapi saya dapati bahawa bila saya cakap pasal ini, banyak orang yang tak setuju. Mereka nak balas dendam. You bunuh saya punya orang, saya bunuh you punya orang. Itu saja. Sampai bila ada orang yang sudah berkata anak mereka akan teruskan perjuangan ini. Cucu mereka akan teruskan perjuangan ini. Jadi nampak perperangan kita lawan dengan Yahudi ini bukan untuk mencapai kejayaan, tetapi untuk balas dendam. Kalau you nak balas dendam di zaman Nabi dulu, apabila Nabi berjumpa dengan puak jahiliah ini berbagi kepada berbagai kaum, kabilah, dan mereka sering berperang sesama mereka. Kerana apa? Tak tahu kerana. Tetapi kan ia musuh. Jadi kalau musuh, kita kena perang dengan mereka. Dulu tok saya pun berperang dengan mereka. Tok nenek saya pun berperang dengan mereka. Jadi kami mesti perang. Bukan pasal nak menang. Dah. Nak balas dendam. Kalau kita ingat nak balas dendam, sampai bila pun kita tak dapat balik negara kita. Baik, Tun. Sedikit ulasan Tun berkaitan dengan resolusi Oslo mengatakan bahawa two-state solution ataupun status penyelesaian dua negara perlu diangkat untuk mencari titik damai Israel-Palestin. Adakah Tun merasakan ini masih relevan ataupun bagaimana, Tun? Ada orang yang berpendapat kita tidak perlu ada two-state solution. Kita cuma nak ada Palestin saja. Soalnya bolehkah? Kalau kita boleh, buatlah. Tetapi Arafat sendiri terima bahawa kebolehan dia terhad. Kalau dia boleh kembalikan orang yang dihalau keluar daripada Palestin, yang supaya mereka dapat duduk balik rumah mereka, itu satu kejayaan. Walaupun state itu mungkin Israel. Hari ini kita dapati banyak orang Arab di Israel. Lebih banyak orang Arab di Israel lebih baik. Kerana kita dapati bahawa orang Arab boleh bertindak berkesan dalam Israel. Tapi kalau kita nak kata ada cuma satu state, mereka akan tuntut satu state itu ialah Israel, bukan Palestin. Keupayaan kita nak ada satu state ni, saya fikir amat terhad. Kita buat apa yang kita mampu. Mungkin satu hari kita dapat buat satu state, tapi waktu ini bukanlah masanya kita nak tuntut benda yang kita tak boleh dapat. Dr. Afifi, reaksi tentang itu, dua penyelesaian, iaitu two-state solution, dua negara ini, dan mungkin ada langkah-langkah lain pada pandangan Dr. Afifi. Now, this is among the thing yang kerajaan kita boleh buat to basically, perhaps Datuk Seri Haji Hadi as the duta khas PM kita ke Timur Tengah, to lobby
at least behind the scenes, ni antara kekuatan kita yang kita boleh buat. Kita tak ada banyak duit, tak ada tentera, but diplomacy is one tool that we can use and use intelligently. And we should lobby lah dengan kerajaan UAE, dengan Bahrain contohnya, especially UAE dengan Bahrain ni, bila dia orang tanda tangan persetujuan dengan negeri Zionis yang baru-baru ni, dia orang punya one of the syarat ialah supaya dia orang dapat mengelakkan daripada masalah Palestin ini berbangkit. Tetapi kita tengok daripada latest serangan kat Masjidil Aqsa ni, yang itu itself can be used as a pretext untuk hubungan tu, for example, should be cut off, for instance. Tu bagi pressure untuk negeri Zionis tu. Itu contoh on the short struggle where we need to be clever about it. On the long struggle, I will just say this. I think Malaysia pun it's possible, that condemnation alone is not enough. Kita dah tengok daripada statement condemnation OIC, even our negara, for example, we do this, that alone is not enough. Maybe what we should be doing is, kita should isytihar yang negeri Zionis ni adalah negeri apartheid. Seperti mana kempen yang dibuat against South Africa pada zaman 80-an tu contohnya. And this is where we can actually build a coalition diplomatically to make friends. So bila kita kata negeri Zionis ni negeri apartheid, apa yang seharusnya kita buat? Kita boleh buat apa yang contohnya negeri Ireland yang saya bagi contoh tadi kan. So you come up with undang-undang untuk boycott, divest dengan sanction contohnya. Tapi bukan saja dengan Malaysia, kita work together dengan Indonesia, dengan Brunei contohnya di rantau kita, dan juga di negeri-negeri OIC individually lah dengan negeri-negeri Arab yang lainnya. Jadi it's not enough to just condemn. It's important that you need to be able to work together as those of us yang mentioned among our friends tadi, to have more kawan daripada lawan. Jadi contohnya kalau di UK, surat khabar terkenal UK, The Guardian ni antara surat khabar yang tertua di United Kingdom, di London, yang ditubuhkan pada tahun 1826, they came out with an op-ed, with an editorial kata, bila dia orang pada tahun 1917, bila dia orang mensupport bagi support or back the Balfour Declaration yang dibuat oleh Menteri Luar masa tu, iaitu Sir Arthur Balfour punya declaration pada tahun 1917 untuk carikan rumah untuk orang Yahudi di Timur Tengah tu contohnya. So now surat khabar di UK ni kata this is among their worst mistakes, one of their all-time mistakes, according to this surat khabar. So memang opinion on the West, especially among daripada khayal ramai, among the population, among the citizen, it is definitely changing basically on the ground. And I think this is why we have to be strategic and clever about making friends and allies, and Malaysia can play a major role diplomatically to work on this. So perhaps our duta khas PM to Timur Tengah is these are among the things that especially we can work together dengan negeri-negeri Arab ni individually, bilaterally to discuss, of course behind closed doors, but cleverly to declare, for example, negeri Zionis ni adalah negeri apartheid. That in itself, I'm quite confident that there will be a lot of Okey, sekali 1 minit, Datuk Seri. Adakah Duta Timur Tengah bersedia untuk melobi tentang itu, Datuk Seri? Memang kita melaksanakan kegiatan kita. Saya nak menarik dengan kenyataan tadi tentang two-state solution itu. Ini berkait dengan resolusi 242 PBB. Selepas perang 67, Israel menawan bumi Arab, termasuk Baitul Maqdis. Dulunya dia tak buat bawah dia. Kerana itu, maka dikemukakan penyelesaian dua negara. Penyelesaian ini ada positif dan ada negatif. Positifnya ialah untuk usaha balik negeri-negeri yang ditawan 67 dan Palestin diiktiraf sebagai sebuah negara, sebuah kerajaan, boleh tubuh kedutaan, boleh bercakap dalam forum antarabangsa, memudahkan negeri Islam untuk tolong dan sebagainya. Itu positif. Negatifnya Israel tak layan. Contohnya Israel terus kontrol tepi barat. Kuasa kepada kerajaan Palestin terlalu sedikit. Bahkan diangkutnya dari orang Yahudi pindah situ, datang ramai-ramai. Yang terakhir ialah merampas rumah-rumah di Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah ni ialah timur Baitul Maqdis. Sheikh Jarrah ni mengambil sempena tabib peribadi Salahuddin Al-Ayyubi. Doktor peribadi lah. Dan tempat yang bersyaraf pada orang Islam. Dan di situlah rumah Amir Husaini, mufti Palestin.
Dan mereka sudah tinggal turun-temurun, dirampas di situ. Ini menunjukkan mereka tak layan two-state solution ini. Yahudi tak layan, kita saja yang sungguh-sungguh. Dengan sebab itu, kita ambil apa yang ada ni dalam masa yang sama, usahakan apa yang baki lagi. Dan memang kita berusaha untuk menyatukan negara Arab, sekurang-kurang untuk menghentikan ketegangan, peperangan. Dan saya sendiri terlibat untuk damaikan Yaman, damaikan Syria. Saya pernah terlibat supaya berhenti melalui diplomatik, melalui Turki, melalui Iran, melalui rakan-rakan di Sudan. Tapi malangnya usaha itu tak berhasil. Ya, Datuk Seri, soalan saya ulang sekali, adakah Datuk Seri bersedia untuk melobi negara-negara yang ada normalisasi ini untuk menekan rejim Zionis seperti UAE, Sudan dan Bahrain, termasuk juga Arab Saudi untuk menekan ketika ini untuk menghentikan tekanan? Dan pertemuan diadakan dengan kedutaan-dutaan mereka di sini. Kerana nak pergi ke luar negeri susah sekarang ini. Jadi melalui kedutaan. Ya. Terima kasih. Terima kasih ketiga-tiga ahli panel kita pada malam ini. Kita mendapat pencerahan apa yang ahli panel kita katakan tentang di sebalik senyuman Hamzah dan juga serangan terkini yang diberikan oleh rejim Zionis ke atas bumi Gaza dan juga bumi Palestin. Kita mengharapkan tekanan terus diberikan, tetapi strategi baru perlu diangkat. Itu resolusi kita pada malam ini, disetujui oleh tiga-tiga ahli panel kita, Tun Mahathir, Dr. Afifi dan juga Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Kita tidak boleh cara lama, pendekatan perlu lebih segar, pendekatan lebih pandai, lebih strategik. Kita tidak perlu tenggelam dengan polemik retorik yang mungkin menarik emosi kita semata-mata. Sekian saja. Dan terima kasih Tun atas masa yang diberikan. Terima kasih Dr. Afifi Al-Alkiti dari Oxford, United Kingdom, dan juga terima kasih kepada Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS dan juga Duta Khas ke Timur Tengah. Itu sahaja, saya Nazri Kaha. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Dialog 3 Penjuru.